Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Speaker. Tadi Timbalan Menteri sebut tentang undang-undang, tetapi saya rasa penguat kuasa ni masalah yang paling penting. Special Squad ni diumum oleh Menteri dalam Dewan tahun lepas dan dalam Surat Khabar Januari tahun ni pun telah disebut. Saya terima kasihlah kerana ditubuh akan bermula dalam bulan Disember. Tapi saya rasa masalah yang paling penting ialah PDRM. Kalau PDRM di tempatan tidak boleh membuat penguatkuasaan, maka semua tidak akan wujud. Dan saya nak minta Menteri komen ini. Saya dimaklumkan apabila polis datang, kerana mesin mahal sekarang, mesin baru sangat mahal. Kalau polis datang buat serbuan, mereka akan bawa mesin lama letak di sana untuk serbuan polis. Adakah ini benar dan adakah Menteri sedar ini? Terima kasih. Menteri, saya ada berkaitan. 1 minit saja, 1 minit. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Menteri. Menteri, saya minta pandangan Timbalan Menteri. Dalam pembentangan saya, ada mengatakan ada bukti bahawa pihak polis bersahabat dengan sindiket ini. Ada saya bentangkan dalam pembahasan saya, bahawa ada bukti yang jelas menunjukkan bahawa sindiket ini memang ada bersahabat dengan pihak polis. Jadi saya minta pandangan Menteri, apakah tindakan yang perlu kita buat segera supaya polis-polis yang bersahabat dengan sindiket ini boleh diambilkan, dikenakan tindakan. Yang kedua, di kawasan kita Menteri, berdekatan dengan sekolah menengah, terdapat tempat perjudian. Ibu bapa sentiasa membuat aduan kepada saya, kenapakah pihak polis tak dapat menyelesaikan masalah ini kerana anak-anak mereka selepas sekolah pergi terus opposite saja ke tempat perjudian. Yang penting itu macam mana dengan persahabatan pihak jenayah sindiket dengan pihak polis. Terima kasih. Timbalan Menteri. Saya ingin minta penjelasan daripada Timbalan Menteri tentang jawapan yang saya terima, iaitu seberapa banyak serbuan, tangkapan, rampasan yang dijalankan, tetapi hanya beberapa saja, lebih kurang kurang daripada 10% yang dituduh di mahkamah, dan ada NFA iaitu no further action, dan ada yang di dalam siasatan. Saya ingin tanya mengapa ada no further action. Sepatutnya saya rasa semua serbuan atau tangkapan yang dijalankan mesti disiasat atau dituduh ke mahkamah dan bukan no further action. Sila minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat. Pihak Kementerian dan juga pihak PDRM mungkin lebih serius dalam soalan ini untuk menangani dan mengatasi masalah perjudian di negara kita ini. Sebenarnya Yang Hormat, dalam situasi ini sebenarnya berat mata memandang Yang Hormat, berat lagi bahu memikul, ya. Jadi saya terima kasih Yang Hormat serius dalam soalan ini. Tetapi saya ambil perhatian yang khusus Yang Berhormat daripada Stampin. Kalau ada bukti-bukti nyata Yang Hormat, tolong hantar pada saya, ya. Tak duduk Yang Hormat, saya bagi tahu, bukan masa yang saya minta Yang Hormat bercakap. Hantar bukti pada saya, tak payah cakap dalam dewan Yang Hormat, hantar pada saya akan kaji, saya nak lihat, saya akan beri maklumat ini kepada IGP, saya akan beri arahan supaya dibuat siasatan. Sebab agenda IGP sekarang ataupun Ketua Polis Negara sekarang ialah untuk memantau, bahkan KPI polis itu sendiri akan dibuat berlandaskan keadaan semasa. Kalau satu polis station umpamanya balai polis dan berdekatan dengan balai polis itu ada perjudian berlaku, kalau pegawai polis dalam balai itu mengatakan dia tidak tahu perjudian berlaku, Ketua Polis Negara akan menurunkan rating KPI dia dengan mengenakan dia kalau tindakan yang berpatutan berlandaskan disiplin-disiplin yang ada pada pihak polis. Jadi ini semua sudah dikaji pihak polis dan pihak kementerian Yang Berhormat. Jadi saya berharap jangan apa yang Berhormat pandang sebagai mungkin berlaku ini sebagai kenyataan sebenarnya berlaku Yang Berhormat. Jadi kadang-kadang ada juga tindakan kita berlandaskan undang-undang, berlandaskan bukti-bukti yang nyata.
Jadi kalau walaupun kita lihat benda tu benar berlaku, mungkin berlaku, tapi daripada sudut undang-undang boleh tidak dituduh. Yang berhormat daripada apa ni tadi bertanya, kenapa ada kes NFA? Kenapa ada kes diputus mahkamah? Kenapa ini tak dituduh? Ini juga berlandaskan bukti-bukti nyata yang hormat. Soalan cyber gambling yang hormat adalah satu masalah yang amat payah. Umpamanya pengisytiharan daripada Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia baru-baru ini, 172 website gambling yang beroperasi di Malaysia ini sekarang. Kebanyakan website ini letaknya berdaftar di luar negara. Jadi kita kalau nak menuduh tuan punya ini, kita kena tahu siapa dia. Jadi apakah dapat pihak Suruhanjaya Multimedia mendapat nama orang ni daripada negara berkenaan? Adakah kerjasama tu boleh mencangkau sampai keluar negara? Dalam keadaan sedemikian, halangan yang kita hadapi memang ada di sana yang hormat. Jadi ini kena beritahu. Itulah kenapa kita nak bawa kes yang kita tahu tak boleh ada bukti, tak boleh berjaya dan sebagainya. Tak payah bagi tahu saya yang hormat. Saya 10 tahun dalam mahkamah juga.